Salam sejahtera. Isu kali ini sangat menarik karena akan mendedahkan siapa Zahid Hamidi dan apa kaitannya dengan PRU 15. Saya share video ini supaya semua orang tahu pendedahan luar biasa Zahid dan PRU 15. Saudara penonton sekalian, intipati pada artikel dan ulasan ini sudah dijelaskan pada awal tajuknya. Tetapi ini bukan ulasan tentang keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang membebaskan Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan kes rasuah dan melepaskan Zahid Hamidi daripada tuduhan rasuah tersebut yang melibatkan kes sistem visa luar negara. Lantas, artikel ini bukan mengenai ramalan pelbagai pihak bahwa PRU 15 akan diadakan segera berikutan keputusan mahkamah yang dibuat pada Jumaat yang lepas, yakni 23 September yang lepas. Ada penganalisis politik berpendapat, dengan mengambil kira keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam, Zahid selaku Presiden UMNO layak jadi poster boy UMNO BN apabila PRU diadakan dalam masa yang terdekat ini. Diulangi pada kadar segera, maksudnya menggantikan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, personality yang sebelum ini dipersetujui UMNO untuk diangkat sebagai poster boy. Saudara para penonton sekalian, ada pihak percaya Zahid akan jadi Perdana Menteri jika UMNO BN menang PRU 15 dan kembali berkuasa memerintah negara. Namun demikian, umum tahu Zahid masih berdepan 47 pertuduhan daripada satu lagi kes jenayah yang sedang berjalan, membabitkan Yayasan Akal Budi. Pandangan serta spekulasi itu semua tidak juga diulas pada artikel ini atau ulasan kali ini. Kalau semua yang panas-panas serta menggeliurkan tidak mahu diulas, jadi apa sebenarnya yang saya mahu saya katakan melalui ulasan kali ini? Ikuti terus supaya Anda tahunya. Jawabannya mudah saja. Kenyataan Zahid mengenai PRU 15 pada musim banjir yang disuarakannya tempo hari. Mungkin isu ini tidak memberahikan berbanding spekulasi yang disenarai di atas. Tetapi pada saya, ia tetap penting. Sehari dua sebelum Mahkamah Tinggi Shah Alam membuat keputusannya, seorang kenalan meluahkan pandangan menerusi coloteh kumpulan WhatsApp bahwa pembangkang, istilah kenalan saya OPPO, singkatan untuk opposition, tidak patut meneruskan serangan ke atas Zahid mengenai isu pilihan raya diadakan pada musim banjir. Zahid pada hemat kenalan saya itu tidak mencadangkan PRU 15 diadakan pada masa banjir. Seorang lagi kenalan mencela, bersetuju sambil menyatakan apa yang dia faham ialah Zahid kata UMNO BN sudah bersedia menghadapi pilihan raya. Imbau kembali apa yang Zahid dilaporkan berkata, yaitu UMNO BN sanggup redah banjir dan hujan lebat jika PRU 15 diadakan tahun ini. Terpulang tafsiran masing-masing. Apa yang sebenar Zahid kata atau maksudkan. Apapun, kenyataan seperti itu memang boleh dijangka. Mengundang kritikan kerana banjir bukan boleh dibuat main-main. Keutamaan terutama kebelakangan ini, banjir yang melanda negara lebih ganas berbanding masa lalu akibat perubahan iklim, kata pakar. Agak menarik jika menarik boleh digunakan dalam konteks ini, Anwar Musa, orang UMNO yang dikatakan tidak sebulu dengan Zahid, terpanggil pula untuk menyatakan kata-kata Presiden UMNO salah tafsir. Saya tolong betulkan pula. Kata beliau sambil menambah, yang ditekankan Presiden Zahid Hamidi itu ialah sudah siap siaga kalau PRU 15 ketika banjir sekalipun. Tidak semestinya, maksudnya nak adakan PRU 15 walaupun banjir.
Mengambil kira hubungan beliau dengan Zahid dulu rapat, sekarang tidak, saya tidak dapat elak daripada bertanya sekadar dalam hati, adakah Anwar mempertahankan presidennya atau mengumumkan presidennya sudah tersalah cakap? Zahid bagaimanapun menegaskan, kata-katanya dimanipulasi, kononnya UMNO BN tidak peduli keselamatan rakyat. Kenyataan itu dibuat 2 hari selepas diperbetulkan Anwar. Manakala Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan pula hanya tampil 3 hari kemudian untuk meminta semua pihak berhenti melabelkan UMNO kejam, susulan cadangan mengadakan PRU hujung tahun ini. Menurut beliau, seperti dilapor FMT, UMNO sebelum ini sudah merujuk agensi berkaitan mengenai keadaan cuaca terutama sepanjang Disember, sama ada sesuai diadakan PRU atau sebaliknya. Laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara pada 5 September lalu menyiarkan kenyataan Jabatan Meteorologi meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini, membawa kepada banjir besar pada hujung bulan berkenan. Kata Met Malaysia, monsun timur laut yang aktif pada tempoh itu mengundang risiko berlaku hujan lebat berterusan dan peratusan banjir berskala besar adalah tinggi. Kata Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Halme Abdullah, fenomena La Nina yang masih berterusan dijangka sehingga awal tahun depan menyebabkan peningkatan taburan hujan. Berdasarkan apa yang dikatakan Ahmad Zahid bahawa partinya sudah merujuk ke agensi berkenan, bolehkah disimpulkan UMNO sudah dimaklumkan akan ramalan Met Malaysia yang dikeluarkan 5 September lalu, atau agensi berkenan yang dirujuk UMNO bukan Met Malaysia? Apapun, menurut laporan media, Jemaah Menteri Ismail Sabri Yaakob memberi perhatian teliti terhadap cuaca ketika membincangkan soal pilihan raya. Ini sememangnya dijangka, malah langkah wajar. Dalam pada itu, pelbagai pihak daripada pembangkang, NGO hingga rakyat yang pernah menjadi mangsa banjir menghuraikan mengapa PRU 15 tidak boleh diadakan pada waktu banjir. Tidak perlu saya ulangi kebimbangan yang diluahkan. Zahid pula dipetik media bertanya, pembangkang sama ada mereka benar-benar takut banjir atau takut berdepan pengundi. Respon pembangkang pula, Zahid dan partinya mahu pilihan raya diadakan pada musim banjir supaya peratusan orang keluar mengundi rendah, kata mereka akan menguntungkan UMNO BN. Itu soal politik, tetapi ramai yang bertegas, sekarang bukan masa berpolitik, tetapi bersedia menangani banjir. Membawa saya kepada hantaran Facebook oleh Lim Hong Siong, pengarah saudara.org, sebuah pusat penyelidikan sosial budaya dan agama. Bunyinya begini, mengadakan pilihan raya ketika banjir mampu menarik pelancong asing. Mereka datang untuk melihat bagaimana pengundi Malaysia keluar dengan sampan berbaris dalam air paras yang menutup lutut dan kemudian berenang untuk memasukkan kertas undi yang dipangkah ke dalam peti undi. Adegan ini harus direkam dan dicatat dalam sejarah pendemokrasian tamadun dunia. Hebat, haibat. Haibat, haibat, haibat. Pastinya mendapat reaksi pembaca. Antaranya, boleh adakan pusat mengundi terapung yang boleh pergi rumah ke rumah. Pengundi tak payah keluar rumah. Duduk dalam rumah saja dapat mengundi. Terbaca juga satu rencana yang ditulis oleh individu bernama Lim Chi Wei yang menggelar dirinya anak jati Kedah. Kata Lim, jika PRU berlaku pada November nanti, letaklah peti undi di atas bumbung. Catatan kedua-dua Lim sinis dan tajam. Rasanya kita semua faham mengapa ia dicoret. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang amat menarik ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.